Soalan, nanti kita akan bincang. Saya akan bawa satu lagi lah cerita tentang ni. Okey. Silakan. Benar pandai lah, kita sembang kat luar. Apa yang saya nak kongsikan pada malam ni lah berkaitan dengan satu dipanggil dengan RAND Corporation yang merupakan badan strategik Amerika yang merancang, yang menjadi bahan yang sekarang ni cukup aktif dan merancang mendapatkan maklumat-maklumat di seluruh dunia dan mereka merancang bagaimana saya sebutkan tadi sejajar dengan dasar luar Amerika untuk membendung pesaing di peringkat antarabangsa. Okay. Ini adalah salah satu daripada buku Civil Democratic Islam. Civil Democratic Islam, Partners, Resources dan Strategies. Partner, kawan, sumber dan strategi. Dalam buku ini dia menjelaskan siapakah kawan, siapakah lawan. Orang Islam kita nak bahagikan kepada berapa kelompok, berapa jenis orang Islam. Macam manakah kita berhadapan dengan setiap kelompok berkenaan? Macam mana kita nak kenal orang-orang Islam itu? Ini ditulis dalam buku Civil Democratic Islam. Anda boleh download buku ini daripada internet. Tulislah Civil Democratic Islam, boleh keluar buku ini. Dalam buku ini yang ditulis oleh RAND ini kan, dia adalah siri yang ketiga. Sebelum ni adalah buku-buku yang lain, ditulis buku tentang apa yang berlaku, saya lupa tajuknya, tapi lebih kurang apa yang berlaku selepas 11 September. Buku yang pertama. Buku yang kedua ialah dia nak menghasilkan Muslim yang moderate. Buku yang ketiga dan buku Civil Democratic Islam. Okey, Civil RAND ini kan menjalankan kajian terhadap umat Islam dan merupakan think tank, tokoh macam badan pemikir lah, badan kajian tentang Islam bagi tindakan strategik bagi menghadapi kebangkitan Islam. RAND. Okey, anda boleh type search dalam internet RAND, jumpalah memang tulisan-tulisan tentang Islam memang banyak kan, sebab dia ada wakil-wakil di setiap negara. Malaysia ada, apa semua ada. Memang mereka membuat membuat laporan tentang perkembangan yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Okey, secara umumnya mereka membahagikan Islam kepada 4 kategori. Kepada siapa? Kepada 4 kategori. Yang pertama, fundamentalis, traditionalis, modernis dan sekular. Fundamentalis, traditionalis, modernis dan sekular. Jadi mereka ni memberikan ini secara umumnya 4 lah. Secara detail ni 7 kan. Radical, fundamentalist, scripture, apa semua ni lah. Tapi hanya untuk anda mudah faham dalam pusingan yang pertama ini, lepas ni korang boleh baca lah pusingan-pusingan yang lain. Untuk faham apa basic konsep itu, saya hanya menyebutkan tentang 4 sahaja: fundamentalist, traditionalist, modernist dan secular. Detailnya dia tulis ada 7 tendencies di kalangan, 7 kecenderungan, 7 grup di kalangan orang-orang Islam. Okey, siapakah fundamentalist? Anda mesti dengar tak fundamentalist yang boleh? Apa benda fundamentalist? Fundamental. Apa fundamental? Fundamental adalah perkara asas. Perkara asas. Perkara asas. Basic. Mereka mengatakan bahawa orang yang kembali kepada basic agama ini kan, sebagaimana pengalaman yang berlaku dalam dunia barat dahulu, orang yang kembali kepada basic agama ini very problem, sebagaimana yang berlaku dalam sejarah barat. Sejarah barat, siapa yang berpegang kuat kepada agama sangat problem. Okay. Justru kan, fundamentalis ini bagi persepsi barat sangat buruk perkataan ini, sebab perkataan ini menggambarkan sesuatu yang apa kita sebut sebagai pengalaman mimpi ngeri bagi mereka. Sebab manusia fundamentalis inilah yang menyebabkan barat berlaku dalam zaman kegelapan. So mereka chop Islam
pun dengan cop yang sama, fundamentalis. Sebab fundamentalis ini ialah mereka yang mendapatkan kuasa politik dan seterusnya lah. Bagi kita orang Islam, kita adalah fundamentalis. Kenapa kita seorang fundamentalis? Kita kena kembali kepada basic, fundamental dalam agama kita. Kembali kepada rukun iman, kembali kepada rukun Islam. Rukun iman, rukun Islam itu adalah fundamental. So bila kita kembali kepada fundamental Islam, so kita sebagai seorang fundamentalis. Itu pandangan kita tentang istilah fundamentalis ataupun tak fundamentalis. Bagi Barat, sebut fundamentalis itu jahat. Bagi kita, fundamentalis itu okey. Nampak tak dia punya permasalahan, dia punya pengistilahan fundamentalis itu. Jadi fundamentalis ni menurut Barat ialah mereka yang ingin mendapatkan kuasa politik. Dah fundamentalis. Mereka yang menolak nilai-nilai Barat dan hak asasi manusia. Yang kata Barat ni kafir jahat, yang kata tolak hak asasi ni semua ni, bagi Barat kan, orang yang menolak hak asasi, yang kata Barat ni kafir jahat pun semua ni, bagi mereka ni adalah fundamentalis. Adakah anda menerima nilai-nilai Barat? Adakah anda menerima nilai-nilai yang dibawa oleh mereka? Nilai kebebasan, nilai hak asasi yang bebas. Adakah anda menerima semua-semua itu? Tidak, kita tidak menerima itu. Bila kita tak menerima itu, kita dicap sebagai fundamentalis. Fundamentalis bagi mereka jahat. Kena serang orang ni patut diserang. Mereka juga mahu melancar, fundamentalis juga mahu melaksanakan negara Islam yang tertegak dalamnya hukum Islam. Orang yang cakap negara Islam, hukum Islam ni bagi mereka sangat jahat dan mereka adalah fundamentalis. Jahat. Brunei, parti Islam yang kat Malaysia yang nak bawa Islam, mereka kata jahat. Sebab apa? Sebab nak negara Islam dan juga nak kepada hukum Islam. Mereka kata jahat. Sebab dia bercanggah dengan hak asasi manusia. Kemudian memaksakan nilai-nilai agama diwajibkan ke atas semua masyarakat. Maksudnya apa? Kan kita wujudkan, kita kata arak tak boleh minum, pegang-pegang tangan bebas-bebas ni tak boleh. Mereka cukup bahaya atas nama agama. Kan? Kita dah bincangkan dulu ialah mereka menolak sebarang undang-undang dan peraturan atas nama agama. Atas nama rasional logik mereka boleh terima. Kan? Ini fundamentalis. Mereka marah dengan mereka. Kan? Pendekatan fundamentalis ini tak sama. Ada yang mengambil pendekatan yang keras, ada yang mengambil pendekatan yang demokrasi. Kan? Daripada demokrasi kepada keganasan. Ada yang keras, ada yang ganas. So, apa contohnya? Kan? Ini adalah contohlah. Ini adalah contoh disebut sebagai radical fundamentalist. Grup macam Qaeda di Pakistan, Laskar Taiba, Ansar Islam Jihad, Jihad Palestin, Hamas, Saudi Salafist Group, semua-semua ni dianggap sebagai grup yang radical fundamentalist. Mesti diperangi habis-habisan sebab mereka ni bukan gerakan bersenjata. Tapi kita faham bahawa kan, tak semua mengambil pendekatan begini. Mereka pun faham kan? Sebab sebagai contoh, ini adalah slide yang saya ambil terus, copy. Saya tak pindah banyak, saya hanya pindah membesarkan dia punya word saja. Ini adalah rangka diagram yang dibuat oleh RAND. Bukan saya buat, RAND yang buat. Yang letakkan klasifikasi ni RAND kan? Yang merah ini ialah kumpulan yang tidak demokratik kan? Yang jenis perang kan? Qaeda apa semua ni. Yang hijau tu kan? Yang hijau tu, ini violence. Ini kuat violence. Sepatutnya yang hijau ni kesana lah. Ini tambah ni kuat violence, kuat melakukan apa violence apa? Keganasan. Yang di sini negatif ialah kurang keganasan. So siapa yang berada di bahagian sini kan, maknanya tidak demokratik dan kuat ganas. Siapa yang ada belah sini kan, biasa-biasanya yang belah sini kan, dia akan datang yang ada kat sini kan. Macam mana dia tidak demokratik dan dia tak violence, dia macam tu. Dia maknanya siapa yang belah sini biasanya
dia akan sini tak demokrasi dan violence. Dia punya membaca diagram ni lah. Sebab itu bagi kumpulan-kumpulan ini, sini kan, Muhammadiyah katanya, AKP di Turki, Nigeria, mereka ni terima demokrasi dan tak violence. PAS di Malaysia dia kat sini. Dia okey sikit. UMNO tak ada. UMNO dia tak buat. Sebab apa? Di bawah tu, bawah. Sebab UMNO bukan yang berautoritas Islam lah, maknanya kan. So dia tak masukkan dalam grup-grup ini. Siapa yang buat? Ini bukan saya yang buat. Ini adalah dibuat oleh Rance ni. Saya ambil dia punya slide dia. Saya ubah hanya saya kuatkan dia punya arrow ni saja, kan, ubah dia punya warna, kan. Klasifikasi Rand yang buat. Okay. Kenapa? Kan. So kita tahulah grup-grup ni bagi mereka grup yang nak negara Islam, dan grup-grup ni perlu untuk nak dihapuskan kumpulan-kumpulan sebab mereka mempunyai versi agama yang mengancam mereka. Okay. Okay, ini radikal lah, parliamentaris kan, kata radikal lah. Kan, Hizbut Tahrir saya tambah, Hizbut Tahrir saya tambah sebab Hizbut Tahrir pun kalau di tingkat termasuk menggunakan perkataan yang sama lah. Okey, tadi siapa dia? Fundamentalis. Okay. Kemudian yang kedua ialah grup yang dinamakan dengan tradisionalis. Grup tradisionalis ini grup yang menumpukan soal kerohanian dan keilmuan, mengaji, talaqi, kitab, berzikir. Tadi tentang sufi. Grup ini mereka kata mereka ni grup tradisionalis. Kan? Grup ini kan tidak terlibat dengan politik, tak apa-apa cenderung dengan politik. Lebih cenderung membahaskan ilmu berbanding dengan membahaskan tentang isu-isu politik. Kalau ada yang terlibat dengan politik pun, tapi lebih banyak menumpukan tentang soal kerohanian saja. Tak banyak bincang pasal politik. Dia macam kerohanian. Kerohanian ni maksud saya lah macam sufi ya. Sufi, tarikat, arkam, kan, tabligh masuk dalam grup ni. Grup apa? Grup tradisionalis. Kan? Tabligh mana dia tak terlibat dengan politik. Kan? Dia hanya mengajar tentang semayang, kan? Keluar 3 hari, keluar dan semayang waktu baca Quran, kan? Itu mereka punya ni lah. Kemudian 6 prinsip tabligh, la ilaha illallah, kan? Okay? Itu antara yang di tabligh lah. Mereka tidak terlibat dengan politik. Okay? Kemudian lebih menumpukan kepada meningkatkan kualiti kerohanian keilmuan. Golongan konservatif, mereka juga tak apa terima dengan modern-modern ni, kan? Mencurigai modernity. Tambah modern-modern ni tak berapa kenal mana. Okay? Bersifat pesimis terhadap kemajuan. Kemajuan ni tak berapa, kemajuan ni bawa perkara, bawa masalah kepada kita. Ini yang disebutkan oleh siapa? Oleh golongan tradisionalis, kan? Tabligh apa semua ni. Tidak mengambil pendekatan yang serius dan politik walaupun mempunyai Islam agama yang syumul. Tak repot tentang bab politik. Ini yang ada pada siapa? Yang ada pada bulan tadi lah. Tradisionalis. Okay? Tidak mengambil pendekatan yang keras, kan? Ada yang mengambil pendekatan pembaharuan, mengambil menolak pada pembaharuan. Ada yang mengambil pembaharuan dan tapi mana kata golongan-golongan ini menumpukan kepada ilmu kerohanian, kan? Tak berapa nak terima hidupan moden-moden ni, nak Islam tapi gitu-gitulah. Tak tidak seno politik itu tidak ada dalam kumpulan ini, kan? Arkam ada sikit-sikit lah nak kepada bersih relax sikit lah Arkam, kan? Tapi Arkam ni dia base dia kepada Imam Mahdi dan juga kepada zikir-zikir wirid-wirid dia lah, kan? Orang sufi, tarikat, tabligh, kumpulan yang suka mengaji, kan? Dia tak bicara tentang soal-soal lain. Yang selalu sebut ialah politik ni fitnah. Jadi ni kumpulan ni.
Sebab bila sebut politik fitnah, so buat apa aku terlibat dengan politik? Dia fitnah. So ngaji. Dia mengaji, selesai masalah. Masalah dia selesai, masalah awal tak selesai. Jadi bila mengambil pendekatan politik semua ni, kita akan cuba menyelesaikan masalah besar masyarakat. Okay. Kemudian kelompok Amerika dengan kata lain, Amerika dia tengok umat Islam, dia tengok dengan 4 pendekatan ini. Kau siapa? Modernis ke? Tradisionalis ke? Fundamentalis? Amerika dia tengok itu kan. Dia tengok siapakah yang mengancam dia. Modernis ialah mereka yang mahu melihat Islam menjadi sebahagian daripada kemajuan global kan. Namun mereka memberikan tafsiran baru terhadap Islam yang mengambil berat tentang demokrasi, hak asasi kan, perekonomi kan. Mereka ni adalah golongan-golongan liberal kan, modernis kan, yang tidak berpegang kepada prinsip Islam. Ambillah apapun yang barat kan, kononnya nak pujuk Islam lah kan, nak berikan satu tafsiran baru terhadap Islam. Ini golongan siapa? Golongan modernis kan, memodernkan dan mereformasikan Islam dan menyesuaikannya mengikut tuntunan zaman berdasarkan kepada akal mereka. Kita jumpa pada siapa guru seperti mana siapa? Fatih Aris. Lagi? Salam Telawi. Zainah. Lagi? Warina Mahari. Apa dia? Arif Baidawi. Best Ali. Best Ali tiba kan? Jadi mereformasikan Islam yang menyesuaikan tuntutan zaman berdasarkan kepada akal mereka. Membawa pendekatan baru kepada Islam di bawah aspirasi kemajuan. Kalau nak maju lah, nak maju kan, aspirasi inspirasi. Allergic dengan aspirasi. Kita membawa membawa atas nama kemajuan kan, meninggalkan prinsip-prinsip agama kan. Dan Islam perlu ditafsirkan mengikut keadaan kan. Ini kata siapa? Kata modernis. Undang-undang Islam yang kelihatan lapuk dan tidak mengerti perkembangan masa perlu ditinggalkan. Akhirnya mereka menolak semua undang-undang Islam. Penyelesaian Islam perlu berpandukan kepada beberapa nilai penting yang sesuai dengan tuntutan demokrasi, tanggungjawab sosial, kesamaan, kebebasan dan sebagainya. Ini yang kita jumpa dalam liberal-liberal ni semua lah, dalam kelompok yang modernis. Kelompok modernis. Ini semua tulisan ini ada dalam buku. Si copy paste dalam buku. Kita buka sini. Kemudian contoh modernis ialah sistem Islam kan. Dan aliran mengatakan bahawa jihad sekarang jihad ekonomi. Jihad perang dah tak ada kan. Jihad nafsu sahaja. Contoh-contohlah yang ada dalam contoh orang modernis. Adapun yang keempat ialah sekular. Mereka yang tidak kisah pasal agama kan, tolak agama kan. Ada yang radikal, ada yang mainstream kan. Ini golongan-golongan sekular. Kita pun dah banyak bincang pasal sekular kan. Jadi sekular dengan apa beza sekular dengan modernis? Modernis ada juga nak cerita-cerita pasal Islam. Sekular ni lah tak pemula, dia tak kisah pasal Islam. Sekular kan. Modernis dah kami nak hukum Islam, orang Islam nak cakap Islam tapi Islam ala moden dia lah kan. Akhirnya dia menolak Islam. Dan sekular dia langsung tak kisah pasal Islam kan. Ini golongan sekular. Jadi anda faham pada empat kategori ini, mereka menggunakan 4 perspektif ini untuk melihat siapa? Untuk melihat negara-negara Islam dan orang-orang Islam, kumpulan-kumpulan Islam. Kumpulan ini kan apa? Dalam kategori apa? Kategori fundamentalis, ini kita kena hancurkan. Kategori tradisionalis, tak apa. Biar mereka gaduh sama-sama sendiri. Siapa nak tahiyat, nak macam mana, macam ni ke kan, tegak ke macam ni. Mereka suka lah gaduh sama sendiri, bagi duit lagi mungkin supaya orang Islam gaduh sama sendiri. Bab-bab khilafiyah, bab-bab ini persemayang apa, lepas semayang siapa muka tak siapa muka kan. Semayang nak doa tak doa, khilaf lah kau kan. Sunni Syiah berkhilaf lah kau, tak apa dia suka
sebab asalkan tidak mengganggu dia. Kan? Kelompok yang mengganggu dia, fundamentalis, memang dia akan cuba menghancurkan semua pengaruh-pengaruh itu. Dan yang ketiga ialah kumpulan modernis. Mereka mengalu-alukan kumpulan-kumpulan yang modernis. Kerana apa? Modernis ini mentafsirkan Islam ala mereka. Mementingkan hak asasi, memberikan liberal, ada elemen pluralism. Kan? Ini yang ada bersama kumpulan modernis. Dan mereka juga suka kepada sekular, kan? Tapi tengok jenis sekular macam mana lah dia kata. Kan? Ada sekular macam Muammar Gaddafi tu dia tak apa suka. Sebab Muammar Gaddafi ni sekular, tapi sekular yang tak mau Islam, kan? Mereka pun tak suka kepada Muammar Gaddafi, kan? Itu juga dengan siapa lagi, dengan Saddam Hussein pun sekular juga, tapi sekular ni sekular tak menyokong dia, mereka tak suka, kan? Ini 4 kacamata ini yang mereka gunakan untuk melihat Islam, dan inilah yang dinamakan sebagai apa? Neo-Orientalis. Neo-Orientalis. Cara baru mereka untuk menguasai dunia dengan membuat klasifikasi ini, dan akhirnya dia akan cuba mengurangkan pengaruh, menjatuhkan kumpulan-kumpulan yang diistilahkannya sebagai fundamentalis atas nama memerangi keganasan.